wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajmain, wa khususan ila hadrati Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki Al-Syeikh Ahmad Fahmi bin Zanzam rahimahullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan pula kita dapat duduk di dalam satu majlis yang diberkati dan diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang moga-moga dengan kehadiran kita ini Allah mengampunkan akan segala dosa-dosa kita dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, sehinggalah kita ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung berkenaan dengan kitab yang kita baca, iaitulah Kiamat Hampir Tiba. Bahagian yang pertama, tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, kata Syekh, sebenarnya segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam sepanjang zaman, baik yang telah lalu, sedang dan akan datang, semuanya telah diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu pun yang tertinggal. Semuanya diterangkan dan dijelaskan pula cara-cara untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Di dalam hal ini termasuklah permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di akhir zaman, di mana sejak lebih 1400 tahun yang lalu telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi panduan kepada umatnya agar mereka dapat menjaga diri, berwaspada dan tetap berada dalam ajaran-ajaran yang murni serta terhindar dari segala kerosakan dan bahaya kesesatan. Baik. Kata Syekh, sebenarnya segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam sepanjang zaman, baik yang telah lalu, sedang dan akan datang. Masalah yang kita hari ini umat Islam, sama ada masalah tu masalah yang dulu, ataupun masalah yang sekarang, ataupun masalah yang akan datang. Sebut masalah sini bukan masalah dunia. Dunia tak ada masalah sangat. Masalah yang dimaksudkan di sini ialah masalah agama, masalah yang berkait dengan soal akhirat. Daripada dulu, sekarang ataupun yang akan datang, yang kita tak tahu lagi lepas ni nak jadi apa pula, semuanya telah diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud Rasulullah terang tu bukanlah spesifik,
Rasulullah terang tu dalam bentuk umum, tajuk-tajuk besar dia sahaja. Adapun apa berlaku satu-satu dekat negara kita ke atau negara Islam yang lain, sebenarnya semuanya itu telah pernah disampaikan oleh Rasulullah, pernah Nabi ceritakan. Nanti kita akan tengok dalam kitab ni, lebih kurang hampir kat 40 lebih, 42 hadis lebih kurang, cerita tentang satu-satu masalah yang dihadapi oleh umat akhir zaman, yakni kita semua. Sehingga kan dia kata, dan tidak ada satu pun yang tertinggal, tak ada satu pun yang Nabi tak cerita. Semua Nabi cerita, semuanya diterangkan dan dijelaskan pula cara-cara untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Malah bukan setakat Nabi cerita tentang masalah, malah Nabi siap beri ubat dia, beri penawar dia. Macam mana kamu nak hadapi, macam mana kita nak hadapi bila masalah-masalah atau fitnah di akhir zaman ni berlaku di zaman kita hari ni. Apa nak kena buat? Jadi sebenarnya semua ni dah lengkap. Dah lengkap. Bukan baru lengkap, lama pula tu dah lengkap. 1400 tahun yang dulu, zamannya Nabi, dah lengkap. Apa lengkap? Nabi dah beritahu masalah apa nak jadi, dan Nabi dah beritahu cara nak menyelesai atau nak menyelamatkan daripada masalah tu. Tapi kenapa tetap ada orang yang hanyut dengan fitnah-fitnah? Satu, puncanya kerana tak mengaji, jahil. Dia tak ambil tahu tentang hadis Rasulullah, pesanan Rasulullah, dan tak pernah dengar apa ilmu-ilmu agama, apa masalah, apa fitnah yang akan datang. Yang kedua, kadang-kadang dia dengar dah, pernah dengar dah, tapi degil, keras kepala. Sebab apa jadi degil, keras kepala? Sebab lebih mencintai dunia daripada akhirat. Sebab kalau nak ikut akhirat, payahlah sikit hidup. Dia nak senang hidup, nak dunia ni hidup dia senang, maka dia tak nak pakai akhirat, tak nak pakai agama, tak nak pakai halal haram. Dan yang dia nak pakai ikut hati dia, ikut sekati dia. Macam semalam lah saya sebut, kadang-kadang Allah uji time ikan naik, ataupun time orang cakap apa, senang nak dapat ikan ni. Time-time tu lah, waktu tu ada waktu semayang, time tu lah ada apa-apalah, kuliah agama ke apa ke, perkara yang berkait dengan akhirat. Masa tu timbang-timbang, dunia ke akhirat. Masa tu Allah nak uji. Kalau hati dia lebih gemar pada dunia, pilih dunia. Tak boleh lah, time ni ikan banyak naik. Nampak? Padahal sebanyak-banyak ikan tu kita nak makan semua. Memanglah tak makan semua, Ustaz, nak jual. Dan sebanyak-banyak ikan tu nak dapat duit banyak tu nak buat benda. Sebab dia tak faham matlamat hidup dia di atas muka bumi. Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk mereka menyembah kepada aku. Tujuan kita untuk sembah Allah, bukan sembah dunia. Masuk sembah tunduk. Tujuan kita hidup untuk tunduk pada Allah, bukan tunduk pada dunia. Bukan tunduk pada ikan, bukan tunduk pada laut, bukan tunduk pada segala apa yang berkait dengan dunia. Bukan Islam larang terus, boleh. Tapi pada-pada lebih kurang hidup ni bukan lama mana. Sebab kata Tok Guru kami, pejam celik, pejam tak celik-celik. Itu je hidup. Kalau lama mana pun. Yang kita nak kaya raya, nak jadi jutawan, nak banyak-banyak duit, nak gimana? Kalau dengan sebab banyak duit boleh beli syurga Allah, boleh tahan kira. Takut banyak-banyak duit tadi, dah lah banyak duit, kedekut pahit pula tu. Kurang-kurang kalau banyak duit, boleh tak tolong orang susah? Tolong orang susah tu boleh, pahala boleh, syurga. Ni dah lah banyak duit, kedekut pahit pula tu, sibuk dengan dunia, akhirat tak ada. Majlis ilmu tak nampak batang hidung, kan? Ilmu tak ada. Tanya rukun semayang berapa, tak erti juga nak jawab. Rukun Islam berapa, rukun iman, semua tak tahu. Habis. Kalau kita tanya Mutusami,
Rukun solat berapa? Ayat. Saya mana tahu, dia kata. Kan? Tanya Acong. Atau itu Acong, sifat Allah ada berapa? Ayat, dia kata. Mana awak tahu? Lu tanya lu punya ustaz lah. Kalau Acong tak boleh jawab, Mutu Sami tak boleh jawab, tak pelik sebab dia bukan Islam. Tapi kalau tanya pada orang Islam pun tak boleh jawab, apa beza dia dengan Acong dan Mutu Sami? Inilah bala sebenarnya. Bukan bala tu rumah terbakar, bukan bala tu rumah banjir. Bala sebenarnya ialah bala kejahilan. Disebabkan kejahilan itulah bertubi-tubi bala yang lain datang. Puncanya yang tu, yang pertama. Sebab tidak ambil peduli dengan urusan agama. Macam saya sebut tadi lah, bukan Nabi tak cerita. Nabi cerita dah 1400 tahun dulu apa akan jadi, fitnah macam mana datang. Bukan setakat Nabi cerita fitnah tu macam mana datang, Nabi siap ajar bagi tahu, kalau jadi macam ni kamu buat macam ni, jadi macam ni kamu buat macam ni. Kan? Tapi tak nak dengar, degil, keras kepala, tak nak ikut, tak nak mengaji. Akhirnya ramai yang kecundang dengan fitnah-fitnah yang apa Allah uji kepada kita umat akhir zaman. Itu dia. Semuanya diterangkan dan dijelaskan pula cara-cara untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Di dalam hal ini termasuklah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di akhir zaman. Kita lah, tak ada orang lain dah, kita lah umat akhir zaman ni. Jangan duk sangka kiamat lambat lagi. Kan kita ni, kan, zaman cicit kita kot, belum tentu. Silap-silap cicit tak sempat lahir. Kan? Silap-silap zaman kita. Silap-silap entah lagi berapa tahun. Memanglah tak adalah terus kiamat, tapi fitnah Dajjal tu semakin dekat. Semakin dekat. Malah ada beberapa ulama yang menyebut bahawa mereka telah bermimpi rantai Dajjal telah pun putus. Dajjal tu diikat dengan rantai di sebuah pulau. Katanya dapat mimpi rantai itu terputus, menjadi alamat bahawa sudah sangat hampir dan dekat akan muncul fitnah besar. Nama fitnah Dajjal. Memang betul pun. Dan tanda-tanda lain pun banyak lagi. Sebelum Dajjal tu keluar, cucu cicit Dajjal keluar dulu. Dia punya konco-konco. Yang ni semua dah bertebaran atas muka bumi ni. Yang joget-joget ni. Zaman hari ni zaman telefon, zaman TikTok, zaman apa benda-benda. Zaman hari ni zaman netizen. Semua nak bahagian nak komen, semua bahagian nak buat video. Ni zaman hari ni, kan? Sehingga kan netizen tu ada power, ada kuasa. Padahal cakap depan tak berani, semua nak tulis situ. Sampai satu tahap kalau seorang anak buat salah dekat mak ayah dia, nak cakap depan tak berani, dia tak hantar WhatsApp, ya minta maaf. Itu pun mujur dia minta maaf, tapi cara tak kena, pakai WhatsApp. Semua tak berani nak berdepan. Semuanya duduk dalam alam maya, semua nak duduk dalam alam media. Kan? Mengaji pun gitu. Mengaji tak mau mengaji depan tok guru. Mengaji tengok dalam internet je lah, kan? Habis semua macam tu. Jangan sampai semayang pun pakai internet je. Untuk imam kat rumah dia ada jemaah pun kat rumah dia, lepas tu buat live. Imam rukuk kat rumah dia, yang jemaah pun kat rumah dia rukuk. Mampu yang tu. Habis surau pun tak ada orang, masjid habis semua tak ada orang. Kan? Jangan sampai. Boleh jadi macam tu. Sekarang semua benda nak mudah, semua benda nak senang. Bahagian akhirat nak bermudah-mudah, nak senang-senang. Bahagian dunia sanggup susah pun tak apa, payah pun tak apa, kan? Bahagian dunia. Ini dia. Termasuklah permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di akhir zaman, di mana
sejak lebih 1400 tahun yang lalu telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi panduan kepada umatnya. Nabi cerita lama dah, agar mereka dapat menjaga diri, berwaspada dan tetap berada dalam ajaran-ajaran yang murni serta terhindar dari segala kerosakan dan bahaya kesesatan. Kenapa disebut sesat? Orang sesat ni sebab apa dia jadi sesat? Kan? Dia nak pergi Pangkor, contoh macam saya, nak pergi Pangkor, nak pergi nak pergi sini, katakan contoh, nak pergi Surau Al-Amir, nama suraunya, Teluk Kecil. Orang telefon dah orang sini, orang kata, Ustaz elok Ustaz naik kat Marina, dia kata. Marina dekat sikit Ustaz, parking situ, Ustaz beli tiket naik feri. Sampai kat JT, Ustaz cari teksi warna pink, kan? Ustaz naik, Ustaz bagi tahu kat dia nak pergi Surau Al-Amir, Kampung Teluk Kecil. Kita duduk dengar bayar gitu. Dengar awak lebih kurang, tak sungguh-sungguh dengar, catik pun tidak, kan? Kalau dah biasa pergi tu cerita lain. Ni adalah first time. Akhirnya macam mana? Orang kata Marina, dia pergi Lumut. Nampak? Lepas tu dia naik feri tu rasa lama. Kata dah Lumut jauh sikit, lama feri dia. Kalau Marina dekat, bila dia naik feri lama, bising. Apa hal lama sangat ni? Kata dekat je. Nampak? Padahal dia bodoh. Orang cakap tak nak dengar, tak nak ikut, bukan nak catik. Orang kata Marina, nak pergi Lumut kan? Lepas tu bila jadi lama, dia marah. Dia komplain balik orang. Ada tu. Kan? Agama ajar suruh buat macam ni, buat macam ni. Agama ajar nak didik anak tu, ajar semayang, ajar bab agama, ajar bab rukun Islam, rukun iman. Tak nak ajar, biar pi je anak tu. Bila anak tu besar, semayang tidak, lawan cakap mak bapak, derhaka gitu gini, lepas tu garu kepala. Apa hal jadi macam ni? Apa hal anak aku macam ni? Apa hal tak nak ikut cara agama? Macam tadi lah saya sebut tadi. Lepas tu dia nak marah. Dia nak marah siapa? Dia nak marah orang yang telefon dia tu. Asal orang tu dah suruh buat macam sini, kenapa tak ikut? Lepas tu sampai JT, orang pesan dah, cari teksi warna pink. Teksi Pangkor dia tak silap saya warna pink. Teksi tempat lain mana ada warna pink. Jadi dia faham macam teksi kat darat sana, kat tempat dia. Mana dia? Tak ada tulis teksi pun. Biasa kalau di KL ke mana, dia tulis teksi atas tu, kan? Warna kuning ke, warna putih pun ada, kan? Itu mana ada teksi sini? Kata ada, bohong dia ni. Dia tuduh orang tu bohong pula dah. Betul tak? Punca apa? Punca tak ambil, orang cakap apa, bersungguh-sungguh bila orang memberi pesan. Macam ni Rasulullah memberi pesan, tak nak ambil sungguh-sungguh pesan Rasulullah. Buat lebih kurang, kan? Tapi tengok kalau bahagian ngambil duit, Ustaz, nama Ustaz naik dapat bantuan rakyat ni. Lepas tu macam mana nak ambil? Tanya terus. Ustaz kena pergi jabat sekian-sekian. Jabat kan? Dekat Teping. Teping. Belah mana tu? Belah mana? Tanya belah mana? Sebelah balai polis. Balai polis. Tulis. Sebab apa? Bagi ambil duit. Kan nanti tak jumpa, susah. Lepas tu tanya pula. Ustaz naik lift pergi Aras 3. Aras 3 ya? 3. Tulis 3. Dah sampai situ. Kalau dah sampai nak jumpa siapa? Tanya pula nak jumpa siapa. Jumpa Cik Makno. Makno tulis. Berapa sungguh sangat gitu tulis? Sebab nak bahagian ambil duit. Bahagian dunia study habis. Gini tulis gini, tu buat gini, macam-macam. Betul lah. Tu yang sekolah lama-lama tu, sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, campur pula, tak puas hati lagi, tambah lagi diploma 3 tahun, tambah lagi tak puas hati lagi, ingatkan dah habis dah, nak lagi degree 4 tahun.
Ya kan okey dah. Tak master pula, lepas tu PhD, lepas tu EFG lah sekali, XYZ. Habis. Tak boleh pergi habis lah. Ha tu. Dah. Semua tu tadi tu nak membanyak-banyakkan ilmu akhirat dan amal akhirat ke ilmu dunia. Bukan saya kata salah, tapi kalau ilmu dunia mu boleh buat sampai PhD, patut ilmu akhirat lebih pada tu lagi. Sebab akhirat yang kekal abadi. Ini ilmu dunia sampai PhD. Nah, kita tanya darah istihadah macam mana? Hadah. Tak reti. Darah istihadah tak reti. Kan? Kita tanya rukun qauli dalam solat ada berapa? Apa dia rukun qauli tu? Dia tanya kita balik. Nampak? Tapi ngaji sampai PhD dunia ada. Sama macam tadi. Kan? Tak sungguh-sungguh. Dan akhirnya salah tempat naik feri, cari teksi tak jumpa. Oh, tapi kalau bahagian dunia ditulis betul-betul. Kan? Saya nak buat kiasan contoh macam itulah dunia dan akhirat kita. Dari segi realiti hidup kebanyakan macam itulah. Dunia pulun sungguh-sungguh, akhirat lebih kurang. Akhirat ada tak ada, ada tak ada. Ni kalau saya tak tahulah geng-geng nelayan macam mana kerja dia. Ni, tapi kalau kata nak ambil ikan pagi, mungkin awal lagi dah keluar dalam gelap pakai lampu kat kepala tu. Kan, pergi tak. Tapi nak bangkit sembahyang subuh kat surau tak ada. Nak pergi ke laut tengah pagi gelap boleh. Kan? Pergi ke laut boleh tahan lagi lah cari ikan. Yang lebih pelik tengok bola 3 pagi boleh. Mayang subuh pukul 6 pagi tak boleh. Mana bola lebih besar daripada Tuhan ni. Masuk dalam lubang kubur nanti bila malaikat tanya marrabbuka, sebutlah bola sepak. Memang kena sepak lah dengan malaikat ni. Kan? Gitu. Nak ceritanya bukan tak boleh dunia tuan-tuan, tapi biarlah akhirat kita lebih. Kan? Siapa pun kita, otai mana pun kita, hebat mana pun kita, ke tanah juga. Tak payah kata kita agung, sultan, sultan Perak, istana besar, dan dia kekal sampai bila-bila. Tak, ke tanah jua. Satu hari nanti dia akan mati. Kan? Istilah istana sebut mangkat. Kan? Mati. Dan kalau raja pun mati dah, kita bukan raja, rakyat biasa. Lebih lagi. Gitu. Jadi renungkan. Kan? Lagi kita pula tuan-tuan, kita dah makin koi lama koi berusia. Sekejap je, hari tu baru habis-habis Covid. Ni dah 2022. Ni dah bulan nak masuk bulan 9. Kejap lah. Jangan celik 10, 11, 12, 2023. Bermakna umur kita sudah bertambah 1 angka. Kalau 70 dah jadi 71, 75 dah jadi 76. Agak-agak kita confident ke dia boleh naik 1 lagi angka? Silap-silap hujung tahun ni habis, silap-silap tahun depan habis. Bayangkan kalau tahun ni habis, katakanlah bulan 10 ni habis, kita tinggal lagi berapa bulan je? 8 dengan 9 je. Qada solat habis, selesai dah. Yang dulu-dulu kita tinggal sembahyang, selesai dah. Puasa dulu-dulu selesai dah. Zakat kita selesai dah. Banyak cerita. Kan? Kalau fikir tu, tu yang Nabi kata al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak bukan orang ada PhD, ngaji tak habis tak apa, tapi orang yang bijak, kata Nabi, orang yang memikir hidupnya selepas mati. Aku kalau mati, apa jadikan aku? Macam mana aku nak hadap? Kan? Cerita ni mungkin saya boleh cerita je sini,
Tapi benda yang nak lalu, setiap kita lalu. Tak payah kata tuan-tuan, saya sendiri pun akan lalu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Hari ni kita tengok kawan-kawan kita mati. Angkat-angkat telefon dengar, "Ya, hang kenal lagi ya? Mak Tok mana? Zaman kita sekolah itu, dah tak ada ni. Bau ni pagi tadi jatuh bilik air." Nah, seorang. Satu hari nanti orang telefon orang lain pula sebut nama kita. Tak ada dah. Ada. Aduh. Jaga. Kan? Sebab semua akan lalu, semua ni akan lalu. Nak ambil nasihat, ambil lah. Tak nak ambil pun tak apa. Tapi semua kita akan lalu benda tu. Saya cakap hebat mana pun kita lalu. Agung mati, raja lalu tak malaikat munkar nakir? Lalu. Masuk bang kubur, marabbuka, malaikat tanya. Kata dia, tuanku. Kata malaikat, tuanku atas bumi, atas tanah, dalam tak ada. Jawab. Tak boleh jawab, sebat ni. Tak kira tuanku tak tuanku. Atas tak apa, ada hulu balang. Tak atas tu tak apalah. Ada bodyguard, ada itu, ada ini. Sini tak ada, seorang-seorang duduk dalam gelap. Jangan main-main. Itu tarah dia, tarah kita lebih teruk lagi. Kan? Baru tarah tuanku pun kena gitu. Kalau tarah cakap ketua kampung, Masuk lubang kubur, marah kat ketua kampung kata sikit aku tak heran lah. Kan? Dia kata. Ada. Gitu. Telah diterangkan oleh Rasulullah SAW supaya menjadi panduan kepada umatnya agar mereka dapat menjaga diri, waspada dan tetap berada dalam ajaran-ajaran yang murni serta terhindar dari segala kerosakan dan bahaya kesesatan. Nah, orang yang tersesat sebab apa? Sebab dia salah jalan. Sebab apa punca dia salah jalan? Tadilah saya sebut, orang suruh pergi Marina, dia pergi Lumut. Sebab apa dia boleh sesat? Sampai kat sini dia cari mana ada teksi. Sebab apa dia boleh sesat? Sesat dah tu. Sebab apa dia sesat? Sebab dia tak menuntut betul-betul. Orang tu terang, dia buat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ni kita ni bukan tak pernah dengar kuliah, takkan tak pernah dengar ceramah. Tak payah kata di masjid surau, dalam telefon lambat-lambat orang kawan duk share dalam WhatsApp. Bukan tak pernah dengar, tapi dengar tu lalu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Akhirnya bila jadi masalah, ujian Allah uji, tak ikut apa yang telah dipesan. Macam dia. Gitu. Sampai masa orang kata pergi Marina, dia pergi Lumut. Sampai masa orang kata cari taksi warna pink. Saya dulu mula-mula mau sampai. Nah, orang pesan gitulah, Ustaz naik taksi. Saya menang, mana ada taksi? Ini van. Nak tempat kami taksi tu kereta, bukan van. Nampak? Tapi kalau kita tanya betul-betul lah, baru tahu, oh macam ni. Macam itulah mengaji. Tanya Ustaz, ni macam mana? Ni macam mana? Oh, ini dah buat lebih kurang. Akhirnya agama kita jadi banyak tak kena. Banyak jauh lah. Ambil wuduk banyak tak kena. Semayang banyak tak kena. Jadi macam mana? Bila hidup banyak tak kena, dalam tanah akan kena. Jadi kita fikirkan. Macam subuh ni kita tak bawa bentuk ilmiah lah. Kalau nak ajar ilmiah sesuatu dengan bau mata pun gini-gini, subuh mana nak masuk. Jadi subuh ni kita lebih kepada orang cakap apa, menghentak hati, supaya kita buka minda kita. Aku nak kena buat apa. Bila saya dah sebut gini, nak belajar, pandai-pandailah cari tok-tok guru. Bukan tak ada ustaz langsung dalam pangkur ni. Boleh lah, carilah ustaz tu, tanya ustaz, saya nak belajar ngaji boleh? Nak ngaji Quran. Ustaz tu kata boleh, datang rumah saya pukul sekian-sekian. Baik-baik. Itu. Belajar personal pun tak apa. Kalau nak ngaji akidah pula, tanya ustaz, saya tak faham sifat ketuhanan. Boleh tak saya nak belajar? Boleh? Ustaz tu pun pesan, cari kitab ni, nanti datang rumah saya terang satu-satu. Selesai masalah. Kalau akhirat kita boleh tuntut pi cari, takkan dunia tak boleh nak tuntut pi cari. Kan? Tinggal lagi usaha kita masing-masing.
Jangan bagi alasan mati esok bila Allah tanya kenapa tak mengaji ni. Surau saya tu lah, AJK dia bukan nak buat kuliah lah. Salahnya AJK surau pula. Nak mengaji ni jangan salahkan orang. Kita kena cari ilmu, bukan ilmu cari kita. Yang mengaji ni bukan saya yang sepatut datang ke Pangkor. Orang Pangkor patut datang kat pondok nak tanya ilmu. Ni ustaz ni macam mana, tok guru ni macam mana. Tapi kalau kita duduk tunggu, memang tak main lah. Bila tak main, lagi jahil masyarakat. Jadi alim ulama terpaksa keluar kan? Ustaz-ustaz, tok guru terpaksa keluar daripada rumah masing-masing. Jalan keluar. Yang jauh-jauh, yang dekat-dekat, naik feri, bawa kenderaan itu gini, kadang-kadang sampai terletih, penat, sampai terlelak bawa kereta, boom, langgar pula tiang elektrik. Sebab apa? Ni nak bagi masyarakat biar faham agama. Tiba-tiba kita datang tempat dia tak boleh datang sendiri tempat dia di surau dia. Pelik tak pelik? Kita jauh rentah air boleh pergi, dia tak payah rentah air pun. Berapa langkah jalan kaki kok sampai dah surau dia. Kita tengok surau ni bukan jauh mana dengan rumah-rumah dekat dia pun tak boleh sampai. Kok mana? Jadi apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala? Apa alasan kita? Bukan Allah tak buka ruang hidayah pada kita. Tadi saya cakap tadi, sebab dia cakap punca pertama jahil, punca kedua degil. Maka bila dah terkena dengan fitnah Dajjal, tak usah salahkan siapa-siapa lah. Kan? Jadi gitu. Jadi kita akan tengok pula lepas ni Imam Muslim rahimahullah ta'ala akan meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi, cerita tentang Nabi bercerita tentang masalah umat akhir zaman, tentang fitnah-fitnah akhir zaman yang akan datang daripada subuh sampai maghrib. Nabi khutbah. Kita ni baru buat kuliah subuh je, lepas mayang subuh baru sampai pukul 7:05 kan? Nanti kita baca hadis ni, Nabi khutbah depan sahabat daripada lepas habis mayang subuh sampai maghrib, setengah hari tak ganjak duduk situ. Nabi cerita. Cuma berhenti semayang masuk zuhur semayang, lepas zuhur sambung lagi khutbah sampai asar, berhenti semayang sambung lagi khutbah sampai maghrib. Berapa yang panjang sangat Nabi cakap ni? Sebab Nabi nak cerita satu apa yang akan terjadi, fitnah-fitnah akhir zaman kepada umat ni, supaya umat dia ambil perhatian dan jaga-jaga selamatkan diri. Sampai tahap macam tu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tangguh sini dululah. Seorang bangun, tinggal saya seorang. Jadi cukup setakat ni dulu. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang jika diizinkan Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itulah. Barang masih ada sikit lagi, bolehlah tengok-tengok membeli sambil niat menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.